أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله وكفى سمع الله لمن دعا وليس وراء الله مرمى. صلاة وسلاما دائمين متلازمين على حبيب المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اهتدى. Amma ba'd. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, oleh tuan-tuan masjid, muslimin muslimat rahimakumullah. InsyaAllah pada kesempatan pada pagi ini kita akan melihat bersama firman Allah Ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 136. Ayat yang berbunyi wa ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار khalidin fiha wa ni'ma ajrul 'amilin. Sadaqallahul 'aliyyul 'azim. Yang bermaksud bersegeralah kamu menggapai keampunan dari Tuhanmu dan syurganya luasnya seluas langit dan bumi disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra', iaitu mereka yang berinfak dalam keadaan senang dan susah. Wal kazimin al ghaiz, dan mereka yang mampu menahan kemarahan. Wal afina 'anil nas, dan mereka yang sentiasa memaafkan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah amat menyukai mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka yang apabila melakukan perkara-perkara keji, aw zalamu anfusahum, atau mereka menzalimi diri mereka sendiri, zakarullah, mereka pasti akan ingat Allah, fastaghfiru, dan memohon ampun dari Allah lidzunubihim, akan dosa mereka. Wa may yaghfiru dzunub, siapakah yang mampu mengampunkan dosa, illallah, melainkan Allah. Wa lam yusirru ala ma fa'alu, dan mereka tidak tetap melakukan atas apa yang mereka lakukan. Wa hum ya'lamun, dan mereka maha mengetahui, mereka mengetahui. Ulaika jazaohum maghfirah, bagi mereka ganjaran keampunan dari Allah, min rabbihim, wa jannatun tajri min tahtihal anhar, dan juga bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, al-anhar, sungai-sungai, khalidina fiha, kekal mereka di dalamnya, wa ni'ma ajrul 'amilin, dan itulah ganjaran, sebaik-baik ganjaran bagi mereka yang beramal. Hadirin hadirat rahimakumullah, di awal surah atau di awal ayat 133 Ali Imran ini, Allah mengajak kita supaya bersegera memohon ampun dengan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, segera, cepat, jangan tangguh. Oleh itu kita lihat daripada apa yang kita pantau dan melihat keadaan manusia ni, ada beberapa tanggapan terhadap dosa. Ada beberapa tanggapan terhadap dosa manusia ni. Yang pertama, manusia ni suka menunda taubat. Tunda taubat nanti. Umur baru 35. Selalunya umur 35 ni orang tak mati. Mati biasa atas 60, 70. Nabi pun sebut, a'maru ummati fima baina 60 wa 70. Umur umat aku di antara 60 70. Ni baru 35, baru 30, baru 40. Dulu ayah dulu pun mati umur 85. Dia suka tunda-tunda taubat. Sedangkan Allah pesan kepada kita, wasari'u, maka bersegeralah kamu menggapai keampunan dari Allah Ta'ala. Menurut Imam Bukhari, dalam satu syair yang cukup cantik yang saya nak kongsikan pada pagi ini, irtanim fil faraghi fadlur ruku',
fa'asa an yakuna mautuka baghtatan kam min sahihin ra'aitu min ghairi suqmin zahabat nafsuhu sahihatu faltah. Apa kata Imam Al-Bukhari? Irtanimul faraq, rebut masa lapang. Irtanimul faraq. Fadlul rukuk, pada masa lapang ni kita akan merasakan ibadat ni ibadat yang paling senang, tak ada kekangan pada kita. Ya. Fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan, boleh jadi mati kamu adalah mati yang mengejut. Berapa ramai pada hari ini kita dengar kawan-kawan kita mati mengejut, tak ada sakit, tengah tidur mati, umur muda lagi, belum pencen, tak merasa duit pencen pun mati. Tengah minum kopi di kedai dengan kawan-kawan, minum sembang mati, tengah azan mati, tengah jadi imam mati, tengah jadi makmum mati, tengah baca Quran mati. Betul kata Imam Bukhari, kam min sahihin ayyakun fa'asa ayyakuna mautuka baghtatan, boleh jadi mati kamu ni mati yang mengejut. Kemudian sambung, kam min sahihin ra'aitu min ghairi suqmin zahabat nafsuhu. Ramai, kam ni menunjukkan ramai. Berapa ramai kita tengok orang yang sahih, orang yang sihat, ra'aitu, aku lihat, min ghairi suqmin, yang tidak sakit, tak ada sakit, zahabat nafsuhu, yang mati. Jadi kita jangan ingat orang yang hari-hari ngayup sika tu umurnya panjang. Bukan saya nak pelekeh dah, bukan. Kat saya pun kadang-kadang ngayup sika juga. Jangan kita ingat kita berjoging hari-hari kita umur kita panjang. Jangan kita ingat vitamin kita berbaik-baik di rumah tu umur kita boleh panjang. Kam min sahihin, berapa ramai orang yang sihat, yang kulihat, tidak ada sakit, zahabat nafsu, mati. Sahihu tafatah, jiwanya lepas pergi, mati dia. Jadi Allah pesan pada kita ayat 133 ni, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah menggapai keampunan Allah Ta'ala. Juga berkaitan dengan mati mengejut ni, dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min amaratis sa'at ayyudharul maut faj'atan. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya daripada tanda-tanda hari kiamat itu terlihatnya ramainya mati mengejut. Tanda kiamat, ramainya mati mengejut. Hadis riwayat At-Tabrani. Kemudian yang kedua, tanggapan manusia terhadap dosa ni, yang kedua ni berbangga terhadap dosa. Dia rasa handai dia berdosa. Bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 15 hingga 16. Fa amma li insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman, wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Maka manusia, kata Allah Ta'ala, idza mabtalahu, apabila dia diuji rabbuhu oleh Tuhannya, fa akramahu, dia rasa diuji dengan kemawahan itu, Allah muliakan dia. Fa akramahu wa na'amahu, Allah bagi dia kemawahan, itu tandanya Allah sayang dia. Dia rasa macam tu. Allah bagi dia kesenangan, dia rasa Allah sayang dia. Allah bagi dia jawatan yang tinggi, dia rasa Allah sayang dia, Allah muliakan dia. Fa yaqulu rabbi akraman, maka mereka mengatakan, Tuhanku memuliakan aku. Sebab tu Allah bagi nikmat macam-macam. Oleh itu jangan kita anggap kemahuan, kesenangan, umur yang panjang ini menunjukkan Allah sayang kita, Allah muliakan kita. Kemudian ayat yang ke-16, wa amma idza mabtalahu, golongan yang kedua, dia merasakan ujian Allah Ta'ala dalam bentuk faqudra alaihi rizquhu, Allah sempitkan akan rezekinya, dia susah, makan pun susah, maka dia mengata fa yaqulu rabbi ahanan, sebenarnya Allah ni hinakan aku. Jadi apa guna aku taat perintah Allah Ta'ala? Sama juga dengan golongan yang ayat 15 tadi, kenapa perlu aku taat perintah Allah Ta'ala? Allah dah muliakan aku, Allah sayang aku. Aku buat dosa banyak mana pun, tak ada pun kena sakit, tak ada pun kena COVID-19, berjuta-juta rasuah, tak ada kena COVID-19 pun, sihat je. Macam-macam duit aku buat,
macam-macam duit yang aku selewengkan, tak ada pun Allah bagi macam-macam penyakit, sihat, makin kaya, makin bertambah kaya. Tak ada heran. Kerana dia menganggap itu kemuliaan dari Allah Ta'ala. Sebaliknya juga berlaku bila Allah faqudira alaihi rizquhu, Allah sempitkan rezekinya, dia menganggap Allah menghina dia. Dalam masa yang sama, perlu apa aku taat perintah Allah? Memang Allah dah hinakan aku, Allah susahkan aku, berarti Allah memang tak suka aku. Kemudian yang ketiga, tanggapan manusia terhadap dosa ini, mereka melupakan Allah. Lupakan Allah. Bertepatan dengan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hashr ayat 19, Allah pesan kepada kita, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu jadi seperti mereka yang lupakan Allah. Lupakan Allah. Masalahnya, akibatnya fa ansahum anfusahum, Allah akan melupakan mereka. Bukan itu saja, Allah akan bagikan mereka lupa akan diri mereka sendiri. Ini yang sangat-sangat kita takut. Akhir-akhir zaman ni tuan-tuan, terutama yang dah usia lanjut, ada perkara-perkara, amalan-amalan, perbuatan ketika usia muda dia buat, Allah lupakan dia. Allah lupakan dia. Ini pengalaman yang berhadapan dengan saya sendiri. Ada dua isu. Satu, wanita ni dia pakai susu, Allah lupakan dia. Allah lupakan dia sehingga usia hampir 100 tahun tak mati-mati. Makan orang pakai pinggan, dia makan pakai mangkuk. Itu bukan lagi orang. Orang makan sebahagian daripada ayam, dia makan seekor ayam. Orang ke hantu ke syaitan? Allah lupakan dia. Bila tanya, tak ada lah, dulu ada dah buang. Tak ada. Sampai dengan Allah, izin Allah, dan memang sampai ajal dia mati. Bila mati dalam keadaan, ya Allah, keluar susuk, berbau, jenazah berbau. Apa akibatnya? Apa sebabnya? Sebabnya adalah dia lupakan Allah. Apa Allah bagi kepada dia? Fa ansahum anfusahum. Allah bagi dia lupa akan kemungkaran-kemungkaran dia buat, tak sempat dia bertaubat. Sebab tu Allah berpesan, wasari'u ila maghfirah. Cepat, segera mohon ampun dengan Allah Ta'ala, jangan tunda-tunda. Satu lagi isu, pakai ubat penasih ni, nak bagi majikan sayang dia, biar sayang, inilah orangnya. Sampai naik jawatan tinggi-tinggi, pengasih. Sama juga keadaan dia, Allah lupakan dia atas dosa dia, sampailah hampir akhir hayat dalam keadaan yang sangat hina. Bukan seorang yang tak rajin solat, ahli masjid, ahli surau, ahli masjid, tak jauh orangnya, jauh dekat dia dengan kita ni, tak jauh. Jadi tujuan saya sampaikan itu supaya jadi pengajaran kita bersama. Jangan kita buat kerja yang bukan-bukan. Ikut je perintah Allah Ta'ala. Ingat bila buat dosa, ingat segera bertaubat, jangan tangguh-tangguh. Kalau salah, cepat. Salah dengan orang, cepat minta maaf dengan orang. Salah dengan Allah Ta'ala, cepat mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Jangan sampai Allah lupakan dosa yang kita lakukan. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, bersegeralah kamu menggapai keampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, dan bersegera juga menuntut syurga dari Allah Ta'ala yang keluasannya langit dan bumi. Wa'iddat lil muttaqin, yang disediakan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Kemudian Allah jelaskan lagi ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Allah katakan di awal ayat 133, bersegera mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Kemudian bersegera juga untuk menggapai syurga Allah Ta'ala, keluasannya seluas langit dan bumi. Jannatin, satu syurga, luasnya seluas langit-langit, samawat ni langit-langit, wal ard, dan juga bumi, sangat luas syurga itu, satu syurga. Untuk siapa syurga ni? Wa'iddat lil muttaqin, untuk mereka-mereka yang bertakwa. Bukan untuk orang Islam, bukan hanya untuk orang beriman, tapi orang yang lebih tinggi dari itu, iaitu orang-orang yang bertakwa. Apa ciri-ciri takwa dalam ayat ini, dalam surah ini? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra, iaitu mereka yang berinfak dalam keadaan senang dan dalam keadaan susah. Dalam keadaan senang pun dia berinfak, bersedekah.
dalam keadaan dia sangat memerlukan pun dia bersedekah juga. Senang memang mudah dia bersedekah sebab dia ada banyak. Bila susah dia tetap bersedekah. Alladzina yunfiquna fis sarra' wa dharra, itu satu ciri dia. Yang kedua, wal kaziminal ghaiz, dan mereka yang boleh menahan kemarahan. Bila dia marah, dia boleh tahan marah, ataupun dia cepat hilang marah. Jadi ciri ahli syurga tu bukan pemarah. Ciri ahli syurga tu penenang, sabar. Kemudian wal 'afina 'anil nas, dan ciri ahli syurga tu sentiasa memaafkan kesalahan orang. Bukan mudah nak maafkan salah orang ni. Sangat susah. Apalagi memang kita tahu kita berada dalam keadaan dan posisi yang betul dan dia memang salah. Kita tetap memaafkan. Jadi sebenarnya siapalah kita untuk tidak memaafkan? Allah Ta'ala memaafkan hamba dia. Yang Allah itu sebagai pemilik hamba dia, pemilik alam ini, tetap memaafkan. Walaupun dosa kita sebanyak buih di laut, Allah maafkan kita. Siapa kita tak maafkan orang lain? Siapa isteri tidak maafkan suami? Siapa suami tak maafkan isteri? Semua orang ada buat salah. Semua orang ada buat silap. Semua orang ada buat keterlanjuran dalam hidup dia. Jadi sebaik-baiknya kita maafkan. Wal 'afina 'anil nas. Jadi ahli syurga tu seorang yang sentiasa memaafkan. Kerana semua orang ada kekurangan, semua orang ada kesilapan. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya Allah sangat suka mereka-mereka yang melakukan kebaikan. Jadi dalam hidup ini tuan-tuan, saya berpesan pada diri saya dan pada yang hadir supaya kita juga suka melakukan kebaikan dan kebajikan. Saya ucapkan tanya kepada ahli jawatankuasa masjid, sangat sungguh-sungguh buat kebaikan dan kebajikan. Bukan mudah, tak ada allowance. Tak ada allowance. Yang menguruskan live kita pagi-pagi ni pun tak ada allowance, saya yakin tak ada allowance. Mereka allowance ada pada Allah Ta'ala. Di hari kiamat nanti, yaumul hasadi, hari untuk memungut hasil. Hari untuk memungut hasil. Dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah mazra'ah, adalah ladang. Macam kita berkebun, tanam nanah tak? Kita berkebun nak tanam nanah, kena cari nanah yang benih yang bagus. Jangan benda nanah kampung mana-mana yang kita ambil kita pakai tanam. Dan juga jangan bertanam macam tanaman orang kampung, tanam tinggal, dah tanam tinggal, nak harap nanah buah besar je. Dia mesti bila tanam, awalnya mesti tanah yang bagus, mesti benih yang cantik. Bila ditanam, kita kena jaga dia, kena beracun, kena mesir rumput dia, kena baja dia, kena siram dia, barulah menghasilkan hasil yang bagus. Jadi kita kena selalu didik, asuh diri kita ni suka benda yang baik. Apa saja yang baik, kita tolong, kita sokong, kita suka. Jangan bangkang orang nak buat baik, jangan halang orang buat baik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang menghalang daripada mengingati aku, maka baginya kehidupan yang sempit. Jadi kita jangan halang orang nak buat baik, orang buat perkara-perkara yang ma'ruf. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan, dan ciri ahli syurga itu juga, atau ciri orang yang bertakwa itu juga adalah walladzina idza fa'alu fahishatan, dan mereka-mereka yang apabila melakukan perkara keji, aw zalamu anfusahum, atau menzalimi diri mereka sendiri. Yang mana bila buat perkara keji, perkara mungkarnya sebenarnya zalim diri sendirilah, kan, dia zalim diri sendiri. Apa yang dilakukan? Zakarullah, pasti dia akan ingat Allah. Jadi semua kita ni berpotensi buat perkara keji. Memang ada peluang dan ada harapan untuk buat benda yang tidak baik. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, pasti mereka akan ingat Allah. Fastaghfaru li dzunubihim, maka segera mereka mohon ampun daripada dosa mereka. Juga itu prinsip kita, bila kita buat perkara yang tidak baik, kita kena ingat Allah Ta'ala. Tentu perkara yang baik juga kita tanam dalam diri kita. Bila kita nak buat jahat
ada peluang nak buat jahat, kita bayangkan kita mati, diambil Allah nyawa kita dalam keadaan kita buat jahat. Apa abang tuan-tuan? Jenuh kita beribadat selama hari ni, tiba-tiba satu hari ada peluang kita buat jahat, kita mati dalam keadaan kita buat jahat. Wa yazubillah min zalik. Tak ada ertinya kita datang ke masjid, tak ada ertinya kita tilawah Al-Quran. Zahir pandangan orang teruk tu. Di mana mati dalam keadaan nombor ekor, dipusir sebelah public bank tu katanya. Datang ke masjid bukan main lagi, ulang alik 5 waktu dalam masjid, tapi mati Allah tu belum apa ya. Di mana matinya? Di kelab dandut di Manjung tu katanya. Lepas sembahyang isyak terus kelab dandut. Allahu akbar. Takut kita tuan. Jadi wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah, cepat ingat Allah Taala, fastaghfiru li dzunubihim, maka mohonlah ampun dengan Allah dengan sungguh-sungguh daripada dosa mereka, daripada dosa yang kita buat. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, siapa lagi yang boleh mengampunkan dosa melainkan Allah. Allah yang Maha mengampun. Dan kita jangan merasakan Allah memang dah ampunkan dosa kita. Pada saya lah peribadi berpendapat, kalau kita rasa kita dah bertaubat, kalau kita rasa Allah dah ampunkan dosa kita, sebenarnya Allah belum lagi ampun dosa kita. Kita belum bersih dari dosa lagi. Jadi kita kena berkali-kali mohon ampun daripada Allah Ta'ala. Kena berkali-kali mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Mohon ampun itu bukan hanya 2 rakaat sembahyang taubat dah cukup. Berkali-kali, berulang kali kita mohon ampun dengan Allah Ta'ala. Walam yusirru ala ma fa'alu, dan ciri-ciri orang bertakwa ni, walam yusirru ala ma fa'alu, tidak rasa ingin meneruskan kebajikan, meneruskan kekejian, kemungkaran yang dia buat. Dia bertaubat, kembali balik buat benda yang mungkar. Dia bertaubat, balik dia ulang balik kejahatan, kemungkaran, kemaksiatan yang dia buat. Ciri orang yang bertakwa itu, dia bertaubat, sama sekali dia tinggalkan. Istilahnya, kalau kita buat sesuatu benda yang tak elok, contohnya tadi kita main nombor ekor, kita tinggalkan semuanya, kita delete nombor kawan-kawan yang ada kaitan dengan nombor ekor ini. Malah kita sendiri tukar nombor, tukar nama handphone, tukar email address, semua kita tukar. Jauhi, jangan dekat, pindah tempat lain, cari tempat lain yang lebih aman, lebih elok. Sebab tu Nabi pesan dalam kita pilih tempat tinggal ni, tengok jiran. Al-jaru qabla dar, tengok jiran barulah tempat tinggal, supaya boleh mempengaruhi diri kita, supaya jadi yang lebih baik. Ciri orang bertakwa ni, apabila buat perkara mungkar, lam yusirru ala ma fa'alu, dia tidak mengulangi, tidak rasa tetap dengan apa yang kemungkaran yang dia lakukan. Wahum ya'lamu, dalam keadaan mereka mengetahui. Apa ganjaran bagi orang yang bertakwa ini? Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim, bagi mereka balasan keampunan daripada Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha, kekal selama-lama di dalamnya. Idza sa'altal jannata fas'alul firdausil a'la, apabila kamu memohon syurga, maka mohonlah syurga yang paling tinggi, iaitu jannatul firdaus. Kita mohon yang paling tinggi, yang paling hebat. Sebab tu kita sebagai hamba Allah Ta'ala sentiasa mengharapkan agar Allah mengampunkan dosa. Sebagaimana hadis yang saya baca pada kuliah yang lalu, firman makna apa sabda Nabi, ketahuilah sesungguhnya la yadkhulu ahadukum al-jannata bi'amalihi, tidak akan masuk syurga seseorang kamu itu dengan amal dia, dengan perbuatan dia. Tanya sahabat, kamu juga wahai Rasulullah? Ya, aku juga. Illa ayyataghammadani Allah, melainkan Allah tenggelamkan aku, Allah masukkan aku, Allah kurniakan aku bi maghfiratin wa rahmah, dengan keampunan dan kasih sayang Allah. Jadi yang kita cari sekarang ni, ibadat kita buat ini adalah
kita harapkan sangat Allah ampunkan kita, Allah sayang kita. Itu makanya selalu kita berdoa dalam duduk antara dua sujud. Perasan ke tak perasan? Doa duduk antara dua sujud. Apa bacaan doa duduk sujud? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. 8 doa. Perasan ke tak perasan? 8 doa dalam duduk antara dua sujud. Awal-awal yang kita kata Rabbighfirli, wahai Allah ampunkanlah aku, wahai Allah ampunkanlah aku ni. Rabbighfirli warhamni, wahai Allah kesiankanlah aku ni, kan? Warhamni, kesiankanlah aku ni. Rabbighfirli warhamni wajburni, wahai Allah tetapkanlah pendidikan kau ni. Warfa'ni, wahai Allah tinggikanlah darjatku ni. Warzuqni, wahai Allah kurniakanlah rezekimu kepada aku ni. Wahdini, wahai Allah berilah petunjuk kepada aku ni. Wahai Allah wa'afini, wahai Allah sihatkanlah tubuh badanku ini. Wahai Allah maafkanlah aku. Awalnya mohon keampunan, di ujung mohon kemaafan. Kata ulama, ada beza antara keampunan dan kemaafan. Maghfirah ni dosa yang sifatnya zahir, yang nampak, yura bil ain mujarrad, dapat dilihat, kita dapat nak tengok, orang pun dapat tengok. Tetapi wa'fu anni, dosa yang kita tak nampak, atau dosa yang kita dah lupa dah dosa tu. Jadi setiap ibadat, setiap pergerakan dalam solat tu sebenarnya mengandungi 1001 rahsia yang patutnya kita hayati, yang patutnya kita fokus dan khusyuk dalam ibadat tersebut. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik ganjaran bagi mereka yang beramal. Oleh itu, itulah sikit sebanyak yang saya dapat kongsikan pada pagi ini, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat rahimakumullah. Satu kesimpulan penting yang kita mesti sama-sama bawa balik ke rumah pada pagi ini, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Cepat-cepat memohon ampun dengan Allah Ta'ala. Jangan kita tangguh umur kita 60 baru nak bertaubat. Jangan kita tangguh bila kita dah pencin baru nak datang masjid. Jangan kita tangguh umur kita dah hampir nak mati baru kita sibuk nak bersedekah. Dah hampir mati dah baru kita nak faraid pada orang, baru kita nak kongsi. Jangan kita tangguh buat kebaikan. Jangan kita tangguh nak sedekah banyak-banyak duit kita untuk menjayakan program van jenazah kita. Malu ke tuan-tuan? Pendapatan banyak, mentokar keluar ke baru di Bandar Industri ni cantik-cantik, van kecil pun tak boleh beli kan? Malu sungguh. Patutnya kita van yang cantik, van besar itu pun tak terbeli-beli lagi. Jadi kita kena segera, ada keinginan, ada kemauan nak buat kebaikan, terus kita buat. Jangan sempat syaitan pintas kita sampai kita tak jadi. Sampai kita tak jadi nak buat. Ada kelebihan sikit, keluar duit USP boleh banyak-banyak ni, bagi sikit sebahagian kepada masjid untuk menjayakan van jenazah kita. Kita mahu jenazah kita esok naik van jenazah baru, tak nak van jenazah yang loi mati tengah jalan. Susah kita nak van jenazah yang cantik, kita nak baring dalam tu esok pun seronok. Nah, baru seronok mati nak jenazah, van jenazah bagus baru boleh hantar jauh-jauh. Ini jenazah tu boleh hantar jauh ke? Tak boleh hantar jauh tuan. Hantar Kelantan boleh tak? Tak boleh hantar. Tak yakin kita. Cari kita jenazah lain. Malu kita. Sangat malu kalau kita tak berjaya mendatangkan jenazah yang cantik ini. Jadi kita kena sama-sama usahakan, sama-sama fikirkan bagaimana, tidak lain tidak bukan, duitnya ada di poket kita masing-masing. Jadi kalau kita nak kebaikan, kena segera, kena cepat, jangan kita tangguh-tangguh. Kita takut kita tak sempat menggapai keampunan Allah, menggapai rahmat Allah. Aqul qul hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث
Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.